orang soalan 4 ada kawan kamu tanya, okay. So soalan 4 saya nak ajar tapi ikut apa yang dalam silibus kamu. Saya ada siapa yang tanya tu saya kata out of syllabus sebab separuh daripada soalan tu memang out of syllabus tapi nak ajar sikit lah, nak ajar cara baca lah, okay. So over here it's the same thing. If you can see you have your water liquid and your water gas. So we are using water but we are changing from liquid to gas. Benda ni sebenarnya your boiling point. Kamu didih air kamu. So bila kamu didih air kamu ada liquid, kamu akan tukar jadi wap air. Yang tu sebenarnya berlaku. Okay. Soalan ni minta KC-KP. Kalau siapa yang baca nota, kamu ada relationship KC-KP. Tapi saya beritahu saya tak nak ajar dulu. Okay. So untuk soalan ni, kita boleh kira case P sahaja. So ignore KC tu, kita boleh kira KP. Macam mana nak kira KP? Calculate the KP for the reaction above. So if I write the KP for the reaction above, alright, if you read the equation, you realize that the KP written is partial pressure H2O as a product. Kita hanya ambil kira dia sebab dia gas. Dia liquid, so kita ignore. Alright, per satu. So per satu samalah. So that is your KP formula. Maka pertama. Maka kedua. Kenapa saya kata ayat? Maka kedua, ataupun konsep yang paling penting kat sini adalah ayat. Dia dah bagi tahu at 25 degrees Celsius this thing reach equilibrium. So 25 degrees Celsius saya dah capai equilibrium. Baca statement kat bawah. Vapor pressure of water means pressure of water. Setuju? Adalah 23.8 top. Unit dia top. So kat sini dia dah bagi tahu vapor pressure of water at 25 is 23.8. Hence 25. Nampak? 25 degrees Celsius saya capai equilibrium. Lepas tu kat bawah dia bagi partial pressure water at 25 degrees Celsius sama dengan 23.8 top. Dengan kata lain 23.8 top. Equilibrium atau inertia. Rasa-rasa? Danish? Equilibrium. Alright, Danish akhirnya pergi potong rambut. Kita tunggu pula Haziq minggu depan. Alright, so that is your partial pressure of water, your equilibrium. So that is your equilibrium. Dia tak guna perkataan equilibrium kat bawah tapi dia guna temperature yang sama. So sebab tu saya cakap saya nak ajar bukan sebab soalan. Soalan ni memang kalau ikutkan dia out of syllabus sebab kamu tak belajar vapor pressure. Tapi setakat vapor pressure boleh lah, pH2O lah kan. Alright, vapor, wap. So tekanan wap air lah. So kat sini saya nak ajar cara baca. So kadang-kadang bila soalan tak guna perkataan equilibrium, berhati-hati dengan keadaan yang dia bagi. Kadang-kadang bila dia kata 30 degrees Celsius, it achieve equilibrium at 350 Kelvin. So lepas tu kat bawah dia cerita pula at 350 Kelvin apa pressure dia ataupun apa concentration dia. Then you need to know that the pressure and the concentration at that temperature is actually equilibrium also. Okay? So kadang-kadang dia tak guna perkataan equilibrium tu tapi dia main dengan ayat-ayat ni. So berhati-hatilah. So right now your partial pressure of water kat sini at equilibrium adalah 23.8. So saya nak KP. KP equals to partial pressure water. Partial pressure water equals to 23. Senang je. 23.8. Habis. Nampak? Soalan senang. Soalan nampak je gempak. Soalan senang je. Okay, that's it. Okay. And dia patutnya tak keluar lah. Tapi kalau dia keluar, dia boleh keluar dalam bentuk teknik ayat je. Okay, vapor pressure sebab tak ada dalam silibus kamu. Okay. So saya nak ajar teknik ayat tu je lah. Okay, next question over here. Soalan minta partial pressure of N2O4. Koyum, partial pressure N2O4 yang kamu dah kira? Koyum? Sekejap. N2O4. Baru nak kira? Kira dah. 0.16. Koyum kata 0.16. Yes or no?
7. Jawapan betul. Tak dapat markah. Sekali Yeah. lagi Koyum, jawapan dia apa? Apa dia? Jawapan betul tapi tak dapat markah. Sebab Oh, ATM. ATM. Thank you. So majority saya nampak mengangguk, saya tunjuk cara je lah. So KP is given over here guys. KP given 7.13. Nitrogen dioxide dimerized according to the equation below. So that is your gas, that is your gas. Check the gas, check the gas. Bila dia gas, soalan paling senang sebab kita ambil semua. At equilibrium, the partial pressure of NO2 in container is 0.15 atm. So partial pressure equilibrium NO2. Cara tulis sangat penting. Pergi kat soalan belakang, kamu akan ada keadaan equilibrium dengan inertia. So label betul-betul dia adalah apa? Partial pressure equilibrium right now 0.15. Soalan minta partial pressure of N2O4. Koyum kata 0.16. Let's see. Formula of your KP given partial pressure of N2O4 product over reactant. Partial pressure NO2, sayang kuasa 2 jangan tinggal. KP dah diberi 7.13 given. We are looking for the partial pressure of N2O4 to the power of 1. Kat sini 0.15 to the power of 2. Masukkan kalkulator kamu, tekan betul-betul, jangan buat careless, and then you will get the partial pressure. Jawapan akhir kat sini mesti datang dengan unit ATM sebab soalan dah bagi pressure ATM kat sini. Okay, soalan dah bagi pressure ATM kat sini. So semua pressure dalam unit ATM. Pressure boleh duduk dalam a few unit lah. Yang kamu biasa jumpa, pressure boleh duduk dalam ATM. Tadi kita ada torr, kita boleh ada kilopascal, kita boleh ada pascal, kita boleh ada pressure millimeter mercury. Setakat ni yang saya teringat lah. Alright. So unit apa untuk pressure, semua ni adalah unit pressure. Tapi dalam soalan kamu unit apa, ikut soalan tu. Sebab dia boleh bagi dalam unit apa-apa, janji dalam soalan yang sama, unit tu tak berubah. Okay, so tu tips lah macam mana nak dapat unit tu. So untuk siapa yang dah dapat 0.16 betul, make sure ada unit. Okay, next. Soalan 6. Calculate the equilibrium constant Kc. Ain Zatasha, Kc calculated berapa? 667.9255. 7.9255. Okay, kawan kamu dapat 667.95. Oh, what? Yang lain? Ada jawapan lain? 66.7926. 66.7926. Alright, Ikin dengan Danish. Ikin dengan Danish dapat 66.796. Jawapan 1, jawapan 2. 1 or 2? 2. Tio kata 2, Koyum 2. Okay, so majority betul. Let's see, equilibrium concentration given. Dia bagi banyak value sayang. Sekali lagi dia bagi banyak value. Kerja kamu adalah cara kamu tulis dan keluarkan data. H2 at equilibrium, label equilibrium. Kita akan masuk soalan yang ada initial nanti, kamu akan nampak penting label ni. 0.0371 molar. Dan macam biasa, saya selalu bagi tahu budak saya, kamu bukan Harry Potter, you're not going to change anything. So tak payah baca soalan 2000 kali. Kamu masuk exam bukan untuk baca soalan. Kamu masuk exam adalah untuk jawab soalan. Okay, so keluarkan. Dan macam biasa, value banyak benda, label betul-betul siapa diorang. Okay, jangan buat careless kat situ. Next, soalan sangat-sangat straightforward. Soalan minta Kc. Satu je benda, Kc adalah kita ambil kira apa? Kita ambil kira gas, kita ambil kira aqueous. Conteng benda ni. Dalam exam, conteng benda ni tak ada masalah. Jangan salah benda ni. Jangan ambil semua benda terus daripada equation. Make sure kamu check equation kamu. Make sure kamu check, okay, ni benda yang saya nak, ni benda yang saya boleh ambil, ni benda yang saya boleh ambil. Baru buat. Okay? Tu careless yang kamu boleh buat selalu. Bayangkan saya boleh ubah satu benda je. I change this to liquid. And soalan dia dah different story. See that? Alright? So berhati-hati dengan apa yang kamu ambil, especially physical phase. Alright? Kita nak padam. Okay? So,
be very careful with your KC and KP. When you write the formula, make sure you check the physical phase. You have your product over reactant again. So your KC given, HI kuasa 2, concentration H2 kuasa 1 darab concentration I2 kuasa 1. Soalan senang ya. KC kamu, nak dapat KC, masukkan value, jangan salah masuk value. Tu je. Soalan senang. Chapter ni senang. Tapi careless hampa tu, itulah. Kalau COVID teruk, careless hampa lagi teruk lah. Itulah. COVID hang tak dapat kalau duduk rumah. Careless hang duduk rumah ke duduk jamban je, sama macam tu. Okay. Satu je nasihat saya, tengok betul-betul value yang kamu ambil adalah apa, siapa punya, be very careful with that. Bila dia melibat banyak nombor, berhati-hati dengan nombor yang kamu ambil. Okay. Dan Natasha kira balik, KC dapat berapa? 66.79. Tadi salah apa? Tekan calculator. Tekan calculator. That is another. Alright, 66.7 something, 66.7 ... That is your answer untuk KC. Macam saya cakap, semua jawapan kena ada unit kecuali KC, KP dalam chapter ni. Okay? So kalau soalan tanya concentration, kena ada unit concentration. Kalau dia tanya pressure, kena ada unit pressure. Tapi kalau KC, KP tinggal tanpa unit. Make sense? Senang. Soalan macam ni, boleh buat? Kita akan ada quiz untuk topik 8 minggu depan. Jangan risau. Okay. Alright. Soalan 7 pun senang. Just very quickly I can give you the answers. Sebelum saya bagi jawapan, saya nak tanya dulu. Concentration H2O at equilibrium, Fio? Kosong 0.0387 M. 0.037 M, setuju? Okay, thank you. So very quickly, just show you the answer. KC given, soalan masih sangat senang. At equilibrium, concentration CO adalah banyak ni. So saya ada concentration CO at equilibrium sama dengan 0.0613 M. Concentration H2 at equilibrium 0.1839. Concentration CH4 at equilibrium sekali lagi 0.0387 molar. Satu je saya nak ingatkan, cara kamu tulis. Okay, kita akan nampak penting benda ni nanti bila masuk soalan belakang. So over here, KC formula. Nita, formula KC? CH4 concentration H2O per concentration H2 power of 3 concentration CO. Alright, again, be very careful with the coefficient yang ada kat depan. Okay? Be very careful with the coefficient yang ada kat depan, especially bila soalan tak bagi equation. Soalan yang saya bagi exercise sekarang, kamu perasan semua soalan kita bagi equation. Betul? Sebab exercise yang saya bagi, saya nak kamu fokus untuk kira KC-KP. Tapi soalan dalam exam nanti, dia boleh keluar soalan yang kamu kena tulis equation sendiri. So you need to know what phase they are. That's why we learn balancing equation in your previous chapter. Okay? So berhati-hatilah dengan balance equation kamu. So KC dah ada, sangat-sangat senang. KC dah diberi 3.93. Concentration CH4 0.0387. H2O kat sini kita nak cari. So concentration H2O kita nak cari. H2 kita dah ada 0.1839 to the power of 3. Jangan tinggal kuasa 3, 0.0613 untuk CO. So from that, you can press your calculator, you get concentration of H2O at equilibrium straight away. Jawapan dia macam Fio cakap, dengan molar. Okay, dengan molar. Itu je. Check jawapan kamu, make sure jawapan akhir kamu ada molar. 0.0387. Fio kata tadi, 0.0387. Okay, senang. Alright.
Okay, yang ni pun senang. Soalan last sebelum kita masuk ice table kalau tak silap saya. Calculate the Kc. Question asking for Kc. At equilibrium, there is 0.1 mole of each product and reactant. Number of mole at equilibrium untuk product and reactant. Alright, semua adalah 0.1 mole. Volume adalah 2 liter. Okay? First and foremost, saya nak Kc formula of this question. Umairah, Kc formula? Concentration C, concentration D, per concentration A, concentration B. Question asking for Kc, so first thing mesti tulis formula Kc lah. Kc mesti dalam concentration. Umairah bagi formula Kc like this. Semua setuju? Umairah, sila tengok muka kawan-kawan anda yang tidak setuju. Okay, Dania, salah kat mana? Concentration C. Concentration C. Ada ke tak ada ke kuasa ke apa benda? Tak ada sebab dia solid. Thank you. Han dah jawab soalan yang aku nak tanya kat Umairah. Baru nak tanya kenapa tak ada. Betul tu sebab dia solid. Sekali lagi. Like I said, I can change the question with only one tiny alphabet down there. Kalau saya nak buat jahat, saya boleh bagi semua soalan yang ada solid liquid duduk kat mana-mana yang saya suka. Tahu? And that is your exam. Okay, and that is your exam. Always remember, Kc, gas, aqueous. Sebelum tulis Kc, check benda ni. Gas saya ambil, solid saya tak ambil, gas saya ambil. Alright, with only one alphabet, saya boleh ubah jawapan kamu. Saya boleh bagi soalan exactly the same, tapi saya ubah solid tu duduk mana. And your answer will be different. Okay? Benda senang, tapi kena hati-hati. That's it. Okay, benda tu kamu tahu. Bila Umairah, bila semua tak setuju, lepas tu Dania bagi tahu, Umairah dah nampak dah. Umairah pun perasan dah kenapa dia salah. Right? Bermakna kamu tahu benda tu sebenarnya. Tapi kamu tak hati-hati. So be very careful. Your Kc adalah tak termasuk C kat sini. Like Dania said, because it's a solid. So we ignore the solid. Okay? So be careful with that. And we want concentration over here. Question give you number of mole. Nak ajar cara sikit, tak perlu kira setiap satu. Tak perlu kira concentration A, B, D. Boleh kira sekali. Concentration A at equilibrium equals to concentration B at equilibrium equals to concentration D at equilibrium. Tulis macam ni. Kira sekali je. Equals to 0.1 mole divide 2 liter. Okay, cara senang. Sebab dapat satu markah je. So, saya tak nak kamu bagi masa kira 3 kali. Alright, when you get 1 mark only. So, over here, you got 0.1 divided by 2, you have 0.05 molar. Put your value into your Kc. Put your value into your Kc. Alright, you have your Kc calculated. Kc calculated, has it? Haziq tak buat ke mic problem ke line problem ke apa? Hakim? 20. 20. Setuju? Okay. Easy. Very easy. Just calculate. Easy question, tapi still ada manusia yang salah. Tiap-tiap kelas saya ada orang yang salah. This one. Okay. So be very careful with that. Every single time bila soalan tanya Kc, Kp, tolong check equation. Highlight equation tu. Pangkal je kat tempat yang kita tak nak tu. Okay. Be very careful sebelum kamu tulis Kc, Kp. Alright. And that is the question yang senang. Soalan 1 sampai soalan 8 tu untuk saya soalan senang. Di mana kamu tak ada cerita pasal Indonesia, kamu bermain dengan formula Kc-Kp, kamu masuk value. Paling-paling teruk, dia bagi number of mole, hang tukar kepada concentration. Saya perasan dia hanya bagi soalan yang number of mole, volume, lepas tu tukar concentration. Sayang, dia boleh buat lagi teruk. Dia boleh bagi mula dengan mass. Okay?
Kalau dia mula dengan mass, kita tukar kepada mole, baru kita tukar kepada concentration. Okay, boleh ya? So berhati-hati kalau soalan bagi mass, jangan cakap tak boleh buat pula. Mass, tukar kepada number of mole, bahagi dengan molar mass. Lepas tu tukar kepada concentration, bahagi liter. Okay, so boleh keluarlah soalan macam ni. And then pressure tak ada apa, pressure cuma kena berhati-hati dengan cara kamu tulis sebab pressure KP dia round bracket. Okay, yang tu je lah. And the rest masih satu, check equation, tulis betul-betul. Okay. Bermula soalan 9 sehingga soalan 16. Soalan yang melibatkan ice table kamu. Ada soalan yang nak saya bincang dulu. Ada soalan yang tak boleh buat sangat-sangat. Nak saya bincang yang tu dulu. Kita akan bincang semua. Tapi ada soalan yang nak tahu dulu. 16. Syafiqah kata 16 lagi. 15. Okay. 15, 16 benda yang sama. Let's see. Kita buat soalan 16 dulu. Okay. Ramai yang tanya soalan 16 semalam juga. Decomposition of ammonium sulfate, ammonium hydrogen sulfate, NH4, heating in the seal flask. That is your equation. Okay. Next, if the Kp of this reaction is 0.11, so Kp 0.11. That means the partial pressure of NH3, I'm looking for partial pressure of NH3 at equilibrium. So partial pressure equilibrium, NH3. There's something wrong with the pen. Okay. And then the total pressure at equilibrium. P total at equilibrium. P total, PT. That is your P total. Okay. P total at equilibrium. Yang tu dua benda yang dia tanya. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Based on the Kp value, calculate Kc for this reaction. Soalan bawah, tak perlu buat. Soalan bawah, not in your syllabus. Okay. Kalau minggu depan saya ajar lah. Kalau minggu depan saya tak ajar, means memang tak ada dalam syllabus kamu lah. Okay, sebab kita perasan senang je benda tu, nak ajar satu formula je. Tapi itulah dalam syllabus kamu tak ada, tapi saya macam tak confident. Kita tengah tanya bahagian, so kita tengok dia orang jawab apa. Kalau minggu depan saya ada ajar tu adalah. So Kp over here equals to 0.11. Kita nak cari partial pressure equilibrium of ammonia, total pressure at equilibrium. So let's see. The trick over here adalah soalan bagi Kp. Tapi dia tak bagi initial, dia tanya equilibrium. Alright, dia tak bagi initial tapi dia tanya equilibrium. So kita boleh start dulu dengan tulis formula Kp. If you look at Kp, we know that kita hanya ambil kira apa? Ain Najihah? H2S dengan NH3. Kita hanya ambil H2S dengan NH3 sebab Pressure cuma ambil gas state. pressure hanya ambil gas. So pakcik solid ni kita ignore. Very good. So Kp formula yang saya akan ada kat sini, my Kp will look something like this. Partial pressure of H2S dengan partial pressure of ammonia. That will be my Kp. Kp saya dah ada, tapi saya nak cari pakcik ni. Alright. Soalan tricky part dia adalah, dia bagi solid. Walaupun dia tak bagi initial, dia sebenarnya dah bagi indirectly. Sebab initial untuk produk adalah kosong. Alright. So kamu sebenarnya ada initial untuk produk kosong. Dan kamu nak cari equilibrium. Sebab tu kamu kena buat ice table. Dan ice table untuk benda ni, berhati-hati, solid kita ignore. Tapi dia bukan tak ada. Alright, kita ignore. So bila kamu tulis equation, make sure equation kamu tetap ada kehadiran of the complete equation. Hang jangan tinggal dia. Make sure ada. Alright, walaupun nanti dalam ice table kita takkan letak apa. Tengok cara saya buat ice table bila kamu ada solid. Okay, so that is your equation yang kamu ada kat atas, kamu salin balik. And going to your ice table, you have your partial pressure initial, you have your partial pressure change, you have your partial pressure equilibrium. Dan kalau dia adalah solid, sayang, kalau dia adalah solid, jangan letak kosong. Kosong bermakna dia ada, tapi dia kosong. Kat sini, solid kita ignore. Dash, dash, dash. Jangan sesekali letak kosong. Tolong jangan letak kosong. Okay? So that is the way that you put for your solid. And for H2S, initial soalan tak bagi. Soalan tak mention langsung pasal initial. Tapi kita tahu dia produk.
So initial dia sebenarnya kosong. Kosong. The trick over here. Then changes. Koyum, changes. X. X sahaja. Plus X. Changes adalah positif, negatif, wajib. Dalam changes, alright, dalam baris changes, kalau saya tak nampak positif, negatif, saya tak tanda dah baris tu. Okay. So again, positive and negative represent whether dia akan bertambah atau berkurang. Disebabkan dia product, so dia akan bertambah. That's why positive. Positive X. Therefore, kosong tambah X, kamu dapat X kat sini. And that is your ice table. The tricky part adalah dia tak bagi initial. So kamu tak nampak kenapa kamu kena buat ice table. Padahal dia bagi, cuma tak perasan. Sebab produk kamu kosong. Nampak? Okay, so be careful with that. And then, bila kamu dah ada ice table, kamu dah nampak partial pressure equilibrium untuk H2 dan ammonia adalah X. So, kamu boleh masukkan dia dalam KP kamu 0.11 equals to X. X. Lagi senang berbanding kuadratik. So, kamu akan dapat 0.11 sama dengan X kuasa 2. Okay. Soalan, of course nak minta X lah sebab soalan at the end of the day saya nak benda ni. Saya nak yang ni berapa? Sebab saya nak partial pressure equilibrium ammonia. So saya nak tahu X saya berapa. Hayati, X kamu? .3317. Hayati kata 0.3317. Setuju kelas? Okay. That is your X calculated. Soalan minta dua benda tau. X bukan jawapan akhir. Jawapan akhir kamu adalah partial pressure equilibrium of ammonia. And kita tahu partial pressure equilibrium of ammonia equals to X. Therefore, equals to 0.3317. Adakah ni jawapan akhir saya? Apa yang salah kat sini? ATM kena buh. Ya, sebab soalan minta partial pressure. Thank you. Okay. So berhati-hati kat situ, ATM kena ada. Next question, one more question. Benda baru sikit dalam syllabus kamu, dia minta total pressure. Apa maksud total adalah hasil tambah? Alright, ramai yang tanya apa tu total teacher semalam. Senang je. Total means kita nak tambah semua. Tambah semua siapa? Total pressure at equilibrium. So semua benda yang duduk kat equilibrium, kita tambah. Nama pun total, so kita tambah lah. So you can see over here, the total pressure at equilibrium, P total at equilibrium, will equals to, siapa je yang ada? Gas, gas. Sama dengan P equilibrium untuk H2S tambah P equilibrium untuk ammonia. Setuju? X tambah X. So kamu akan dapat X tambah X. Dan X kita dah ada. 0.3317 tambah 0.3317. So you will have your P total answer. P total adalah hasil tambah pada equilibrium. Okay? Alright. Ain Ashila, jawapan? 0.6634. Jap. 0.6634, that's it. P total sayang. Thank you. ATM. Okay. P total at equilibrium 0.6634. That is how you calculate your P total. Sayang, kalau banyak sangat kalau kat sini dia bukan solid, katakan dia ada something. Kalau saya ada biasanya dia akan jadi macam 2.0 tolak 2x katakan. Okay? So dia ada benda tu dan soalan tetap minta P total. So P total kamu tetap adalah hasil tambah ni, tambah ni, tambah ni. So tak ada masalah. Alright, P total maksud dia P total hasil tambah semua kat bawah tu. That is your P total. Okay? So kalau ada apa-apa kat sebahagian reaktan kamu still tambah. Okay? So that's it for P total. Senang. Dan
Question so far? Boleh buat? Senang? Lagi senang berbanding kuadratik. Okay, lagi senang berbanding kuadratik kamu. Okay, next. Sebelum saya sambung, saya nak ajar siap-siap. Okay, dalam exam kita tak ada jawapan. Kenapa saya suka chapter ni? Sebab saya boleh tahu jawapan saya betul atau tak sebelum saya hantar kertas. Macam mana nak check jawapan? Kenapa saya suruh buat cam score tapi saya tak nak bagi jawapan? Dia kalau bagi jawapan tak shock. Dia kalau tak bagi jawapan baru kamu shock nak kira X1, X2. Baru hang tak tahu X1, X2 hang betul ke tak? Betul. Kalau bagi jawapan hang akan betul sebab hang akan kira sampai dapat. So kat sini, cara dia. Kamu dah dapat X tak? You got your X. So from there, you already know over here your X is how much? Setuju? Because you found your X. And you have your KP formula. Soalan dah bagi KP 0.11. Macam mana nak prove X kamu betul atau salah? Jangan masukkan 0.11 tu. Masukkan X darab X. Dapat tak 0.11 tu? Kalau dapat, betul lah X kamu. Kalau tak dapat, sila buat balik. Okay? Sebab tu saya suka chapter ni. Sebab saya boleh tahu kerja yang saya hantar tu sekarang makan penuh atau tak makan penuh. You know the answer the moment before you submit. Dalam exam pun sama. Especially bila kita nak masuk soalan kuadratik. Bila ada X kuasa 2, bila ada 10 darab negatif 6, lepas tu nak X kuasa 2 lagi, kita tahulah jadi macam mana kan. Lepas tu dapat X1, X2, kira punya lah panjang, betul? X1, X2 tak sure betul ke salah. Senang je. Dah dapat balik pada equilibrium kamu selepas kamu kira X, masuk balik dalam formula KCKP. Tekan balik. Kalau betul, dan KCKP kamu betul lah. Kalau salah, buat balik. Okay, tu cara kita nak check. Okay, alright. Masuk pada soalan 15. Semua dah buat ke? Berapa ramai yang tak buat? Syafiqah buat dah? Buat tapi tak sure betul ke tak. Okay, kalau semua buat, kita boleh check jawapan lah. Kalau tak buat, saya nak tanya kamu. Saya nak bagi masa. So, KP value given. Syafiqah dah buat tapi tak tahu betul ke tak. Cuba bagi tahu jawapan berapa? 0.961. Okay, yeah. Alright. So, your equation given over here, that is your equation. Ataupun guna cara yang saya ajar tadi, kamu dapat X kamu berapa dah. Cuba masuk balik dalam formula KP kamu. Tengok dapat tak 0.231. Dan kamu tahu jawapan kamu betul atau salah. Try. Nita kata yes. Nita setuju dengan jawapan tu? Ikin dapat betul? Alright. So dalam exam, soalan macam ni okey lagi tau sebab dia X kuasa 2 je. Kamu tahu dah jawapan X kamu tu tak ada X1, X2, soalan senang. Tapi kalau ada soalan yang X1, X2 tu kita tahulah macam mana hang struggle semalam kan? Okay. Saya tahu kamu buat semalam. Bila kelas hari ni, kamu buat semalam je. Kamu takkan buat hari Selasa. Hari Selasa lepas kelas saya tak apa. Kelas ni semua lama lagi. Hari Jumaat. Hari Khamis malam dah lagi. Come on, I was a student before and I was worse than you. Benda yang ada dalam lengan kamu, dalam poket kamu baru nak buat sayang. Saya buat lama dah. Saya dah buat dan dah boring dan dah expert. Alright. So whatever that you try to do, come on. I have done it, man. Be more creative. Jangan dah buat benda yang saya dah buat 10 tahun lepas lagi. Terbongkar rahsia umur I. Okay je, saya tak kisah sangat umur saya berapa. Saya nak beritahu orang ke tak beritahu orang, saya tak kisah sangat. Okay, kat sini. Sekali lagi, bila dia adalah KP, sangat-sangat penting. Bila dia KP, kita hanya ambil kira gas. Dan bila buat I stable untuk gas, sahaja, kita hanya melibatkan gas. Solid kita ignore. Tapi ignore tu adalah dash, bukan kosong. Sebab bila kosong, kita pangkah. Alright? Tu je saya nak ingatkan. Kat sini je saya nak ajar. So, macam biasa kat sini kosong, kat sini masih tambah X sebab coefficient 1. So, you have your X. Very simple question. Sama je dengan soalan 16 tadi. You have your KP formula. Your KP formula adalah partial pressure H2O, partial pressure CO2. Kita hanya ambil kira dua ni.
sebab dua lagi solid. That's why kita ignore. Okay. So you put in your KP value 0.231, easy. Kat sini adalah X, kat sini adalah X. Therefore, you got your X equals to berapa kat sini? Danish? .4806. 0.4806. Your X 0.4806. Mimi, P total kat saya. Hasil tambah siapa? Mimi? Fatin? Partial pressure H2O. Lagi? Partial pressure CO2. Ya. Partial pressure H2O tambah partial pressure CO2 at equilibrium. Semua ni adalah pada equilibrium. Sebab saya nak total pressure at equilibrium. So, senang. Kamu dapat X tambah X. Dan disebabkan X kamu dah tahu dah berapa, so kamu just tekan kalkulator dengan betul dan kamu akan dapat jawapan yang siapa cakap awal tadi? Yang Syafiqah cakap awal tadi, 0.09612. Dan disebabkan dia adalah pressure, therefore jawapan akhir kamu kena datang dengan ATM. Berhati-hati ya, ATM sebab soalan dah bagi, bukan sebab saya bagi. Alright, soalan dah bagi ke atas tu pressure in ATM. Okay, baca soalan. Kita tak pernah bagi soalan yang budak kena buat teka-teki. Apa-apa yang kamu nak tahu, tengok balik soalan kat atas tu. Mesti dia bagi tahu. Okay, sama ada kamu perasan atau tak perasan. Dua soalan ni, sama? Sama bentuk, lain sedikit berbanding apa yang saya tunjuk dalam example. Soalan ni dua-dua soalan exam. Nampak susah, tapi bila buat, lagi senang. Alright, jangan risau dengan soalan panjang. Always be happy bila soalan keluar tu adalah soalan panjang. Kamu kena ingat yang tu. Bila dapat soalan pendek, kamu patut lagi rasa nak nangis. Okay? Alright. Soalan 9, 11. Kita tengok soalan 9. Okay, let's see. Soalan 9 kat sini. For the reaction A and B, form C and D. Kc given 3.7 times 10 to the power negative 6. Dia dah bagi if the initial concentration DCAB given. So semua yang dia bagi ni adalah initial. So saya akan tulis je lah. Concentration D initial kosong. Concentration C initial kosong. Concentration A initial 0.1. Concentration B initial 0.1. Alright. And then what is the concentration of A at equilibrium? At the end of the day, saya hanya soalan minta satu je. Equilibrium A berapa? Okay. So first step, what do you do? Ida? I stable. I stable mula dengan apa, Ida? Concentration initial, lepas tu concentration change, lepas tu concentration equilibrium. I stable patut mula dengan apa? Sebelum I stable. Chemical equation. Thank you. Chemical betul. equation. So kamu mula dengan A, B. You have your equation pretty simple, straightforward over here. C, D. Sangat senang. Okay. Macam Ida cakap, saya ada concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Jangan guna ICE ya. Jangan guna ICE tu ICE sebab ada buku ataupun ada certain benda yang saya tengok kat online, saya pernah nampak ICE. I sungguh apa ni, janganlah malu aku guna ICE punya tu. Ni simbol betul dia. Alright. Malu Okay. So untuk A, going down from initial change and equilibrium untuk A. Aisyah, initial untuk A? 0.1 Changes untuk A? X, negative X, Thank you. Equilibrium? 0.1 minus X. Thank you. Next, Yati, B? Ayati?
0.1 tolak X. 0.1 tolak X. Thank you. Product over here. Koyong? Koyong bila tutup webcam tu aku tak confident dah. Jahat gila. Koyong? Kita positif. Line dia tak okay kot. Betul. Alright. Next, Hazika. See? Kosong. Positif X. X. Thank you. Last but not least, D kamu sama dengan C sebab dia adalah 1-to-1 ratio dan kita ambil kira dua-dua gas. So that is your complete ice table yang dah dapat markah dah. Simple. Okay, yang dah dapat markah. And over here, soalan hanya minta equilibrium of A, dengan kata lain, apa yang saya nak is this. Saya suka buat macam ni. Supaya saya tahu apa yang saya nak je. Yang tak nak tak payah kira. Saya hanya nak 0.1 tolak X. So dengan kata lain, sebelum dapat 0.1 tolak X, saya kena dapat X. Next thing over here, what do we write? Ikin? How do I proceed? Tulis formula KC. Okay, formula KC, Ikin? Concentration C darat dengan concentration D over concentration A darat dengan concentration D. Thank you. So macam biasa, masukkan KC value kamu. KC kamu sekarang adalah 3.7 darab 10 kuasa negatif 6. Saya risau bila soalan keluar yang ada 10 kuasa negatif-negatif tu. Apa budak aku start dah. So C, X, D, X, AB kamu adalah 0.1 minus X darab 0.1 minus X. Soalan pertama. Ada masalah nak buat quadratic? Okay, kalau tak ada masalah nak buat quadratic, saya tak nak tanya jawapan kamu dulu. Kamu dah ada pilih X, betul? So, apa yang saya nak kamu buat? Saya nak kamu check X kamu betul tak? So, cara dia adalah masukkan X balik dalam semua ni. Alright, kira equilibrium untuk semua. Kira KC. Kalau X kamu betul, KC kamu kena dapat lebih kurang 3.7 darab 10 kuasa 6. Alright, so tengok guna X yang kamu pilih, masukkan dalam formula KC, check betul tak X kamu sekarang. Ida dah stop. Ida betul? Betul. Nah, lain tengah kira lagi. Okay, dah start betul-betul tudung. Yang lain? Betul? X kamu? Ada yang X salah? Betul. Ikin kata betul. Zata Syai duduk mengangguk. Alright. So, soalan saya. Boleh buat dalam Aisyah? That is the way. So, the moment kamu hantar, kamu sebenarnya dah tahu dah. Jawapan X kamu tu sebenarnya betul atau tak. Concentration atau pressure yang kamu kira tu sebenarnya betul atau tak.
So soalan ni tak ada alasan untuk kamu tak boleh buat. Senang. Satu je. Jangan buat careless. Okay. So the KC given over here. Saya ada 3.7. Sorry saya nak tulis balik. Tak ada tempat dah kat page tu. So you have your 0.1 minus X. You have your 0.1 minus X. So kamu akan kira dan kamu akan dapat your X1, X2 daripada kalkulator kamu. So your X1, X2 over here. Nak daripada siapa yang tak bercakap banyak hari ni? Siapa yang belum bercakap? Semua dah bercakap dah. So, alright, Fio. X1. 1.9198. 1.9198 Power of negative 4. times 10 to the power negative 4. X2, Fio. Negative 1.9272. Power of negative 4. Power of negative 4. So you have your X1, X2 over here. Mungkin ada orang X1, X2 terbalik dengan Fio. Sebab cara dia pindah kosong tu. Alright, so siapa yang terbalik saya tak kisah. Janji masih adalah dua nombor yang sama kat depan. Dan Fio, if you have a positive, negative value over here, which one do you choose? Positive. Positive. Soalan paling senang adalah apabila X1, X2 kamu satu positif, satu negatif. Always ignore yang negatif. Kalau ikut matematik kamu kena tulis dua-dua tau. X1, X2 tetap kena tulis. Tunjuk je mana satu yang kamu tak ambil, mana satu yang kita ambil. Okay? Kena tulis dua-dua. Okay? So we choose the X1 over here is 1.9198. Dan disebabkan soalan kita tak minta cari semua, soalan hanya minta concentration A at equilibrium, which is 0.1 minus X. So you have 0.1 minus 1.9198 times 10 to the power of negative 4. Guna exponent pun saya terima ya kalau dalam calculator. Alright. Last but not least, kita try Koyum. Koyum? Yeah. Oh, you're here, man. Koyum, concentration A at equilibrium dapat? 0.099. 0.099 je. Dia miss, kena ambil over 14. Jawapan akhir. Senang hidup kamu semua 4 titik perpuluhan. Duduk. Hampa semua masalah duduk titik perpuluhan. Okey, tak payah gaduh semua 4. Habis cerita. Benda penting kan nak tengok benda duk tak habis-habis duk tanya berapa titik perpuluhan. Hujung sem dah weh. Berapa jawapan? 0.0998. Je. Ada unit Tak tahu? je kot. Joule. Kelas fizik mana? Nak belajar Joule. Kelas aku tak ada Joule sem ni. Joule. Je. So Koyum kata 0.0998 je. Sekejap, okey. Wah, saya ada masa. Dalam exam, jangan tak ada masa nak jawab. M. Molar. It's a concentration. Semua setuju dengan jawapan Koyum? 0.0998. Bila kamu tekan bila kamu tekan benda yang ada darab 10 kuasa negatif 4 dalam kalkulator, my advice adalah bracket lah. Dalam kalkulator tu orang bagi bracket, hang gunalah. Jangan sampai saya keluarkan butang bracket tu. Okay? So berhati-hati bila tekan kalkulator, bila ada eksponen, bila ada 10 kuasa negatif berapa tu, tekan betul-betul. Alright? So your answer is 0.0998 molar. Setuju? Soalan senang. X1 satu positif, satu negatif. Kita akan move on ke soalan yang lain sedikit. Okay. Soalan 11. Sama juga sebelum saya sambung. I give you 1 minute. Check your X. Sebab soalan yang boleh check X sebab dia dah bagi KC. Soalan yang dia dah bagi KC. Miss dapat. Ikin kata dapat. X Ikin berapa Ikin? Ada 2X
0.6468 lepas tu X yang kedua 0.3865. Saya pilih 0.3865. Thank you. Perfect answer. Okay. Kira-kira. Senang dah. Dapat. Nampak dah cara dia? Nampak trik dia? Nampak. Senang ya? So, bila keluar soalan kuadratik, sebab ni kita dah masuk soalan kuadratik dah. Bila masuk soalan kuadratik, masalah dunia adalah kuadratik kamu lah. Alright, bila dapat X1, X2 tu, X1, X2 yang kamu dapat tu pun kamu dah tak confident betul ke salah. Okay, so cara yang paling senang nak check, masuk balik dalam formula KCKP, tekan balik. Kalau dapat KCKP yang dia bagi, betul lah X kamu. Okay, kalau salah, buat balik lah, hang tahu dah kuadratik yang salah. Sebab saya rasa sekarang, masalah dia bukan kimia. Masalah dia, kamu boleh buat sampai sini. Kamu boleh buat sampai sini. Tak ada masalah. Kamu boleh buat sampai sini. Alright, masalah dia wujud lepas ni. Bila kamu nak buat quadratic tu problem. Okay, so berhati-hati bila tekan calculator untuk quadratic tu. So for this one, Ikin dah bagi jawapan dia tadi. So we will see how we do it. KC soalan dah bagi. So again, we start off with the KC given. KC given 7.5. 2 mole of NO2 placed in a 2 liter container and let the reaction to occur. First question, Ain Ashila. 2 mole kat sini, initial or equilibrium? Initial. Alright. Over here adalah initial sebab daripada ayat ni kita tak nampak dia dah capai equilibrium. So over here I have number of mole of NO2 initial 2.0. Cara kita label ataupun saya tulis nampak sikit. Number of mole initial NO2 2.0 mole. That is your number of mole initial. Sebab tu penting untuk tulis number of mole atau concentration tu initial atau equilibrium. Okay, label benda tu. And then the volume given is 2 liter, simple. Calculate the concentration of NO2 and N2O4 at equilibrium. We are looking for NO2 at equilibrium and also we are looking for concentration N2O4 at equilibrium. That is what we are looking for. Okay, so what do we start right now? Mimi? What is your first step? Calculate the concentration, molarity Of NO2. initial or equilibrium? Untuk initial. Ya. Sebab dia bagi initial dalam number of mole. Kita tahu soalan minta KC. So conteng siap-siap KC saya hanya nak aqueous, saya hanya nak gas. So check equation. Gas. Selamat. Okay. First step adalah check benda tu. Second step apa yang Mimi cakap. Second step saya nak tukar kepada number of mole kepada concentration sebab soalan minta KC. Mimi, how to change the number of mole to concentration? Divide. Divide dengan apa? Number of mole divide by volume. Number of mole divide by volume, cara tulis sekali lagi. Concentration, initial. Easiest way. Alright? Ni memang cara paling senang dah saya boleh tunjuk. 2.0 mole bahagi 2 liter. Siapa tekan kalkulator, aku hantar balik tadika. Okay? That is your concentration initial number. Kalau tak confident dalam exam, tekan calculator. Tekan. Semua benda boleh tekan. Alright, sila tekan. Alright. So you have your 1 molar. So that is your concentration initial. Next step. Hakim, apa kita buat next step? Ice table. Kena Ice check table. equation dulu. So ice table kita mula dengan apa? Kena check equation. Chemical equation yang diberi dah, senang. Soalan tutor kamu semua soalan senang. Sebab dia dah bagi equation semua. N2O4 gas. So soalan bocor untuk topical test yang akan datang, dah lama tak buat topical test. Sebab soalan tu chapter 7 tak buat topical test hari tu kan. So tips dia, soalan bocor topik 8 adalah akan ada soalan yang tak ada equation. Itulah soalan bocor dia.
So, concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Okay, so that is your ice table. Rangka ice table kamu. Danish, untuk NO2 initial 1.0 changes negatif 2x. negative 2x equilibrium. 1.0 tolak 2x. Thank you. Nita, product. Kosong. Positif X. X. Thank you. Ice table lengkap. Senang. Okay. Next step, what do we do, Syafiqah? Tulis formula untuk KC. And please, formula untuk KC. Concentration of N2O4 divided by concentration of NO2 power by 2. Senang. Benda paling senang dalam dunia chapter ni. Okay. So that is your KC formula. 1 markah over here. KC dah diberi. KC adalah 7.5. Okay. Concentration N2O4 yang kita nak cari juga sebenarnya adalah concentration ini. Because kita nak concentration at equilibrium. So put everything in. Your concentration N2O4 kat sini adalah X. Over, you have 1.0 minus 2X kuasa 2. And your quadratic sekali lagi wujud dalam dunia anda. Okay. So over here, you got your X1, X2 calculated. Ikin dah kira. Ikin, sekali lagi X1, X2 kamu? 0.6468. Yang nombor 2? 0.3865. 3865. Ikin pilih yang mana? 0.3865. So kita ignore yang ni, Ikin pilih yang bawah. Soalan saya yang kedua. Hazika, kenapa Ikin pilih 0.3865? Ataupun sebelum tu, X1, X2 semua setuju? Ada yang tak dapat? Weh, kalau tak dapat beritahu, saya boleh ajar tekan kalkulator macam mana. Saya baik je. Kamu je tak baik dengan saya. Hazika, soalan saya yang kedua kalau dapat. Kenapa pilih 0.38? Hazika salah tekan. Sebab saya tak kuasa 2. Apa kelas Tinggal buat kuasa soalan dua. tak tinggal kuasa 2? Tak ada, tak dapat kuasa 2 weh. Mana shock kalau tak ada kuasa 2. Okay, next question untuk orang lain lah. Tekan balik, Zika tekan balik. Umairah, kenapa pilih 0.3865? Sebab produk lagi sikit. Sebab produk lagi sikit. Macam mana produk lagi sikit? Ida? Ataupun saya tanya ke Ida, Ida pilih tak 0.3865? Pilih. Okay, Ida pilih. So, kenapa Ida pilih 0.3865? Sebab dia punya initial 1. Initial dia 1. So, Kena lagi kecil. siapa kena lagi kecil? Tak pasti. Anybody from the floor? Tak Dapat boleh negatif. negatif. Tak boleh nak dapat negatif. Siapa tak boleh dapat negatif? Equilibrium concentration tu. Equilibrium concentration tu tak dapat negatif. Tak boleh dapat negatif. So, Pilih yang dapat positif lah. pilih yang dapat positif. Okay. Anybody else? Betul? Saya faham apa maksud Danish. Ada yang boleh bagi ayat yang lagi better? Sebab initial kena lagi besar daripada changes. Thank you. Kita sebenarnya tak payah tengok sampai equilibrium pun Danish. Banyak sangat nak kira kalau nak sampai equilibrium. So, macam Syafiqah kata, cara paling senang, kita tengok initial, kita tengok changes. So, kalau wujud keadaan macam ni, inilah selalu masalah dia. Bila kamu ada X1, X2, masalah selalu adalah dua-dua dapat positif.
Bila dua-dua dapat positif, mana satu saya nak ambil? Cara yang paling senang, tengok pada reactant, that is your reactant. Tengok pada reactant, ambil reactant dan changesnya. Tak payah tengok sampai bawah. Ambil reactant dan changesnya. Kamu kira sikit-sikit. 2x, kalau x1, 2 darab 0.64, kamu akan dapat 1.28 lebih. Kalau x2, alright, kalau x2, 2x, kamu akan dapat 0.76 lebih. Okay, lebih kurang saya congak je. Kamu pun boleh congak je. Okay, darab 2. So, dapat 1.28 lebih dengan 0.76 lebih. Fikir logik, kamu masuk kedai RM1. Kamu masuk kedai dengan duit RM1 kat poket. Alright? Barang yang kamu beli, yang kamu boleh beli, RM1.2 ke 70 sen? Nampak? Alright? So, bila kamu masuk dengan RM1, saya mula amali tu dengan 1 molar. I start the amali with 1 molar. Takkan perubahan saya jadi 1.28 molar? Mana logik? Saya baru ada 1 molar. Takkan perubahan saya lebih daripada apa yang saya ada? Make sense? Alright? So, kita tak perlu tengok sampai equilibrium. Kita akan tengok initial dengan changes. Apa yang Danish cakap pun betul. Kalau Danish selesa nak buat cara tu, saya setuju dengan statement Danish. Equilibrium tak boleh jadi negatif. Equilibrium tak boleh jadi negatif sebab your reactant dari atas, produk duduk bawah. Reactant kamu akan berkurang dan capai keseimbangan. Kita selalu guna perkataan berkurang. Saya tak pernah cakap dia sampai kosong. Right? Kalau tak boleh sampai kosong, apatah nak sampai negatif. So, saya setuju dengan konsep Danish juga. Equilibrium tak boleh sampai negatif. Boleh. Siapa yang selesa cara tu, boleh guna. Cara senang sikit, pendek sikit, tak payah tengok sampai equilibrium. Tengok initial, tengok changes. Changes sentiasa lebih kecil berbanding initial. Make sense? Okay. So, tu cara dia. And that's why, that is the reason why you choose X2. Because the changes will be smaller than your initial. Dan bila kita dah pilih X2, itulah pilihan jawapan saya, X2. Soalan saya bukan nak X. Soalan saya nak benda ni. Saya nak equilibrium concentration of NO2, equilibrium concentration of N2O4. Dua cara nak jawab. Cara pertama, sambung terus di bawah ice table. Lepas buat ice table lain kali, kamu buat ice table, tinggalkan tempat kosong. Tinggalkan dalam 5 baris macam tu, baru start kira kat bawah. So tempat kosong tu kita guna untuk isi bila dah ada X. Saya dah ada X, sambung terus. X sama dengan 0.3865 molar. Cara ni jimat masa, tak payah tulis balik. Okay? So sama juga kat bawah ni, saya ada 1.0 tolak 2X, 0.3865. So kamu akan dapat berapa molar. Okay? Ataupun of course kamu boleh kira balik kat tempat lain. Kamu boleh, okay saya dah dapat X. So saya sambung dengan concentration NO2 at equilibrium sama dengan 1.0 tolak 2X. So sama dengan 1.0 tolak 2 darab 0.3865. Kamu boleh kira balik kat luar pun boleh. Mana-mana cara yang kamu selesa. Okay? This one is atau. Sama ada kira balik di ice table ataupun kamu tulis balik kira di luar. Mana-mana yang kamu selesa, mana-mana yang kamu nampak lagi jelas. Dua-dua cara kita terima sebagai jawapan. Okay? Alright. Question. No question? I have question. Ashila aja Najihah. NO2 concentration equilibrium. Hmm. 0.227 molar. Ya, 0.227 molar. Tolak je lah. Tolak bagi betul lah. Okay. So mana-mana satu cara boleh, terus daripada ice table boleh, kira kat luar boleh. Kalau nak terus sambung ke ice table, make sure ice table kamu kat atas tadi tu dah kemas lengkap dan tinggal space. Okay. So kamu boleh sambung terus kat situ. Question so far? Tak ada? Okay. Next, soalan 12 tak ada dalam syllabus ya. Siapa yang dah cuba gila-gila semalam tu saya minta maaf. Sebab dia melibatkan assumption. Dan syllabus kamu tak ada, syllabus kamu hanya sampai kuadratik.
Sebab kita boleh ada soalan assumption. Soalan assumption belajar tahun depan. Okay, akan ada. Boleh buat, bukan tak boleh buat. Tapi tak ada dalam silibus kamu. Sebab dia melibatkan assumption. So, tak ada. So, soalan 13. Ketiga last, ada satu lagi soalan, dua lagi soalan kita nak bincang. Calculate the value of Kc at this temperature. Soalan 13 dengan soalan 14 adalah soalan yang lebih kurang sama bentuk. Soalan 13 dengan 14 dia minta Kc. Alright, dia minta Kc sama dengan berapa. Untuk soalan macam ni, biasanya tak melibatkan equilibrium. Tak melibatkan kuadratik. Okay, soalan macam ni biasanya tak melibatkan kuadratik, dia nampak je panjang. Mesti dah jawab kan? Ada yang jawab guna kuadratik ke? Perlu kira X2, X1? Tak ada kan? Kamu akan dapat X terus, betul tak kalau kamu perasan? Okay, so soalan senang. Nampak je panjang gila. Nampak tu dia, soalan punya lah panjang. Padahal senang. So, a system was charged with NaOCl gas until the concentration reached 0.4 molar mole per liter. Soalan saya, 0.4 mole per liter ni, initial atau equilibrium? Dan ya? Initial. Initial. Apa maksud dia paling pening sebenarnya dia guna ayat was charged. Itulah ayat paling pening dia. Kenapa bukan place, kenapa bukan is used or whatsoever. Apa maksud is charged? Dia gas way. Dia bila gas, saya ada beaker yang tertutup, saya ada container yang tutup. Biasanya kalau gas kita nak masukkan, kita tak tuang. Gas weh, hendak tuang macam mana? Boleh aku ambil oksigen gas tuang masuk dalam tu? Tak kan? So biasanya cara kita masukkan gas, dia adalah guna pipe. Dia guna pipe, saya pun cucuk, saya letak pipe tu, lepas tu saya akan masukkan gas, saya akan pump. Saya akan pump gas masuk dalam tu. Sebab tu dia guna perkataan was charged. Alright, so saya akan tebuk, lepas tu saya akan masukkan pipe gas tu, lepas tu saya akan biar gas tu duduk push, saya akan push gas masuk dalam tu. Alright, sehingga dia capai pada concentration yang saya nak. So saya pun pump lah gas tu, saya pun charge lah gas tu sampai 0.4 molar. Itu maksud dia was charged. Tak ada apa pun. So that is actually your initial. And dia adalah mole per liter, so dia adalah concentration initial. So I have NaOCl initial 0.4 molar. The temperature of the system was then increased. Saya dah pump cukup, gas saya dah cukup, saya akan panaskan dia sehingga saya capai equilibrium. So ayat kedua adalah tips untuk bagi tahu ke atas tu sebenarnya belum capai equilibrium. Alright? So saya akan buat benda ke atas tu sehingga saya capai equilibrium. At equilibrium pula, the concentration of Cl2 was 0.0225 mole per liter. So concentration of Cl2 yang dia bagi pada equilibrium adalah 0.0225 molar. Soalan minta Kc. A bit of tips over here. Kalau soalan bagi value pada dua-dua keadaan, dia ada bagi value tak kisah concentration atau number of mole atau pressure, dia ada bagi something kat initial, dia ada bagi something kat equilibrium. 99.9% tak payah buat quadratic. Okay, tu tips dia. Kalau dia ada bagi initial, dia ada bagi equilibrium, most of the time kita tak payah buat quadratic. Okay, so cara dia, you have your initial, you have your equilibrium, Kc. Kc sekali lagi, gas dengan aqueous sahaja, check benda tu. That is my equation given. So semua ada dalam gas. Lepas saya bincang soalan tutur ni, saya memang sangat yakin soalan topik kertas saya mungkin susah untuk kamu. Soalan kamu senang sangat ni. Tak, mana boleh soalan exam? Apa kelas? Kita buat yang lain sikit nanti. Alright, soalan test kamu mungkin susah sikit lah. Okay. So, you have your Kc and the equation is gas. Sekali lagi kita ambil semua. So, next thing, what do we do? Koyum, do we still need to do ice table? Yes. Why? Sebab nak cari X tu kan. Sebab nak cari X tu. Alright? Ataupun sebab kita ada initial, kita ada equilibrium. Dan kalau saya tulis formula Kc dulu, kalau kita tulis formula Kc terlebih dahulu, my formula of Kc akan jadi concentration Cl2, concentration NO kuasa 2 dan juga concentration NOCl kuasa 2. Everybody Kc sama? Okay. So,
value yang nak masuk pada KC adalah value pada equilibrium sayang. Alright, value yang nak masuk pada KC, value pada equilibrium. Tapi value kat equilibrium saya hanya ada seorang, CL. Orang lain saya tak ada lagi. Sebab tu still kena buat I stable. Sebab saya ada initial, saya nak cari equilibrium. So, I stable, Koyum. I stable start dengan Concentration initial. I stable saya tak start dengan concentration initial. Oh, balance equation. Alright, I stable forever start dengan balance equation. So you have your 2NOCl gas, Cl2 gas, tambah 2NO gas. And then value concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Dania, NOCl initial. Dania. NOCl initial. 0.4 Changes. negative x. Negative 2x. Equilibrium. 0.4 minus 2x. Thank you. Hafiza. Azika. Chlorine. Kosong. Changes. Positive x. X. Fatin. NO. Kosong. Positif 2x. 2x. Thank you. So that is your ice table that you should roughly have. Okay. Kat sini, Aisyah, macam mana nak dapat X? Ataupun X kamu berapa Aisyah? 0.0225 molar. Aisyah kata X adalah 0.0225 molar sebab Sebab dia dah bagi concentration Cl2 at equilibrium. concentration Cl2 at equilibrium 0.0225 molar. From your ice table, concentration Cl2 at equilibrium sama dengan X. See that? Therefore, kamu dapat kat sini 0.0225 molar. Okay? Therefore, tak ada tempat nak therefore dah. Therefore je lah kat sini. Therefore, X equals to 0.0225 molar. Dan bila X dah dapat 0.0225 molar, perlu buat quadratic apa-apa? Alright, kamu just masuk balik dalam ice table kamu. Kira 2x. So 2 darab 0.0225 molar. Kat sini 0.4 tolak 2x 0.0225 molar. Okay. Slide saya tak cukup besar. So tulisan saya mungkin tak berapa kemas lah. Dalam exam kamu nanti kamu buat besar-besar je. Alright. So kamu akan dapat concentration equilibrium untuk NOCl. Concentration Cl2 dah ada. Concentration NO dah ada. Okay. Dah ada concentration at equilibrium. Settle. Concentration equilibrium semua dah ada. Alright. Masuk balik dalam formula KC kamu. Masuk balik dalam formula KC. KC will then equals to concentration Cl2 yang dah dikira. Concentration NO. Concentration NO kat sini. Zatasha? Lima 0.0625 darab 10% negatif. Jawapan kamu jawapan apa? Concentration Concentration siapa? Saya. concentration NO. Concentration NO. Saya congak guna otak tak dapat jawapan tu. Mimi Sat. Mimi duk main tangan-tangan pula dah dengan aku. Ya Koyum. Alright, fine, good. Ya Koyum jawab.
Mimi jawab. Alah, Koyum boleh jawab, saya tak boleh jawab. Koyum? NO? Ni. Ah, 0.045. Ya, saya congak saya dapat 0.045. Betul? Yang lain? Mimi? Untuk NOCR? 0.355. Macam biasa, masuk balik dalam formula KC. Tekan calculator, betul? Betul. Alright, sehingga Casio ada touchscreen, kamu pasrah je lah dengan calculator button dan apa tu. So sila tekan dengan betul, berhati-hati dengan kuasa-kuasa ni lah. Berhati-hati dengan kuasa-kuasa ni. Guna bracket, make sure bila masa nak darab, bila masa nak kuasa. Okay? And your KC calculated. Tak ada siapa nak angkat tangan? Ida angkat tangan manual. Ya Ida, manual pun saya terima. 3.6154 darab 10 kuasa negatif 4. Thank you. 3.614 darab 10 kuasa negatif 4. Setuju? Okay. So, apa yang saya nak tunjuk dalam soalan 13 dengan 14 ni sahaja adalah soalan mungkin nampak panjang, mungkin nampak susah tapi sebenarnya senang. Pertama. Kedua, soalan ice table tak semestinya dan kuadratik. So untuk siapa-siapa yang duduk depan mata saya, angkat tangan ke tak angkat tangan, buka webcam ke tak buka webcam. Alright. Jangan, kalau kamu rasa kamu tak okey dengan kuadratik, kalau kamu rasa kamu stuck gila kat kuadratik, kalau kamu salah kat bawah kuadratik pun, kamu akan hilang mungkin 3 markah je. Sebab kamu akan hilang markah kat X, kamu akan hilang markah kat jawapan akhir. Mungkin 2 je. Okay, depends on jawapan dia, soalan dia apalah. So tak payah risau sangat dengan kuadratik yang kamu mungkin akan struggle tu. Saya selalu bagi tahu kat budak, kalau kamu tak boleh buat kuadratik tapi ice table kamu betul, formula KC kamu betul, kamu masuk value benda yang betul, you'll be fine. Dan yang paling penting, saya ajar cara macam mana nak kira. Macam mana nak buktikan X yang kamu kira tu betul. So kamu dah tahu dah cara tu. So kamu dah sebenarnya boleh hantar jawapan kamu dengan confident, kamu boleh hantar kuadratik kamu dengan confident sebab kamu dah tahu dah X kamu tu betul atau salah. Okay? So tak ada masalah dengan kuadratik dan bukan semua soalan kena guna kuadratik. So tak payahlah risau sangat dengan kuadratik tu. Tak payah rasa, budak akan rasa chapter ni susah sebab kena buat kuadratik. Padahal kuadratik kat bawah tu 2 markah je. Relax lah. Kat depan tu penting. Okay? Ice table kat depan tu penting, KC, KP kamu tu penting. Bukan kuadratik tu. KC, KP kalau salah dari awal, kuadratik hang pandai macam mana boleh tebang pun, salah juga. Okay, KC, KP kamu kena betul dari awal. Make sense? Alright. So senang, chapter yang saya suka, like seriously suka. Sampai saya degree saya suka chapter ni. Senang. Senang sangat. Okay. Chapter yang memang saya score lah. Saya rasa kalau tak ada chapter ni dan kimia, mungkin saya fail dah kot kimia saya. Chapter yang saya paling tak suka, project table. Walaupun dia senang. Macam panjangnya aku nak tulis. Betul tak? Tu level kamu pun dah kena tulis panjang tu. Kalau level saya dalam degree, saya macam kenapanya nak tulis tu. Koyong, kenapa angkat tangan Koyong? Awal lagi. Oh, main tangan tu. Gatal tangan pula dah. Lain kali siapa yang angkat tangan kena jawab soalan. Memang kena jawab pun. Tak ada, gurau je, angkat je lah tangan tu. Tak kisah. Okay, soalan 14. Similar, very similar, but the slightly tricky question. I kind of like this question. Just very quickly. Number of mole yang diberi adalah number of mole initial, yang NOBR kat situ. 1.86 mole. Volume given 5 liter. Okay. Mixture at equilibrium dah bagi. So number of mole initial untuk NO adalah 0.164 mole. So dia bagi equilibrium. So dia dah bagi 2 number of mole pada 2 keadaan. Dia dah bagi initial, dia dah bagi equilibrium. Like I say, kalau dia ada bagi initial, dia ada bagi equilibrium, 99% tak payah buat quadratic. Okay. So initial ada, equilibrium ada. Cuma beza dia sekarang dengan soalan tadi dia bagi concentration terus. Yang ni dia bagi number of mole. So extra 1 more marks, kira number of mole kepada concentration. Tukar kepada concentration, you have your NOBR initial. Change to concentration, 1.86 bahagi 5 liter. Everybody should be extremely good at this. Cuma cara kamu tulis. Look at it. I have initial, I have equilibrium. That is the way that we write. Okay.
Soalan yang banyak value, berhati-hati dengan cara kamu tulis value. Tu je nasihat saya. Kalau degil sangat tak nak tulis, saya tak boleh buat apa juga. Tapi tu cara saya ajar lah. Okay, cara yang paling senang saya rasa. And you get your concentration over here. Just very quickly answer. Haziq, concentration and OBR. Oh, Haziq mic problem. Saya lupa Haziq. 0.372. Thank you. Haziq kata. Sorry. Okay. Patut diam je hari ni dia. Nita, concentration NO. Kosong 0.0328. 0.0328. 328. Saya tak jumpa dah jawapan saya kat dalam buku tu. Kalau salah bagi tahu je lah apa. So that is the concentration initial yang saya ada dan concentration equilibrium yang saya ada. So next thing kita akan buat ice table macam biasa. So ice table kita sentiasa mula dengan your equation. You have your gas and then you have your NO gas also and then you have your Br2 gas. Wow, Br2 pun dia bagi gas. Patutlah senang. So semua adalah gas, soalan paling senang ni. You have your ice table dalam KC because question asking for KC, so concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Okay. Next, initial kat sini. Hazika? 0.372 negatif 2x Negatif 2x. Lagi? 0.372 tolak 2x. Tolak 2x. Next. Danish? Product? Kosong. Kosong. Positif 2x. 2x. Thank you. And your BR kat sini pun ambil kira juga sebab dia gas. So kosong plus x plus x. So that is your ice table. My question over here, Fio. X equals to how much? 0.0164. Why x equals to 0.0164? Sebab 2x tu 0.0328, so bahagi 2. Thank you. Beza soalan ni dengan soalan tadi. Equilibrium yang dia bagi bukan bersamaan dengan X. Equilibrium yang dia bagi adalah NO yang sekarang bersamaan dengan 2X. So boleh masuk juga 0.0328. Tetapi 2X right now equals to 0.0328. Itu beza dia. Kenapa kita bagi soalan yang ni? Sebab saya nak ingatkan kamu, bukan semua concentration equilibrium yang dia bagi bersamaan dengan X. Kamu tetap kena buat ice table, kamu kena tetap tengok equilibrium dia sekarang berapa X. Okay? So sekarang dia adalah 2X, therefore X yang Fio kira 0.0164 molar. That is your X. From the X, kamu akan dapat concentration equilibrium, kamu akan dapat concentration equilibrium. Soalan minta KC, very simple. Formula KC. KC equals to NO square, kamu ada BR, kamu ada NOBR square. Masukkan value yang kamu dah kira dengan kuasa 2 yang betul dan juga bahagi dengan value yang betul kuasa 2. Kamu akan dapat KC kamu. Okay. Setuju? Umairah, jawapan? Jawapan KC? 1.3717 darab 10 kuasa negatif 7. Kira balik. Jawapan lain? 1.5335 darab 10. Danish? 1.5335 darab 10 negatif 4. Umairah kira balik. Umairah ni queen of calculator mistake. Okay. Kalau hujung sem saya nak bagi hadiah, Umairah dapat title Queen of Calculator Mistake. Dia tinggal kuasa 2 lah tu. Jawapan Danish betul. By the way, jawapan Danish betul. 1.5335
3 apa entah saya tak ingat, saya letak XX kat buku saya. Teruk gila bangai malas nak tulis. 1.53 XX darab 10 kuasa 94. Saya dah kira dah betul. Saya tinggal. Alright, betul lah tu. Okay, sekali lagi, just conclusion kat sini adalah bukan semua ice table kena buat quadratic, so tak payah risau sangat dengan ice table anda. Pertama. Kedua, value masih kena label. Sila label value kamu. Jangan terbalik, jangan salah ambil value. Kalau kamu perasan soalan ni kita akan banyak bermain dengan value. Satu soalan tu at least kena ada 2-3 value. Paling kurang 2-3 value. Okay? Dan kamu akan perasan disebabkan dia equation yang sama. Bila dia equation yang sama, dia adalah orang yang lebih kurang sama. NOBR, NOBR, so jangan tersalah ambil lah. Okay? Dan yang paling penting untuk Umairah adalah jangan tinggal kuasa yang ada. Kuasa 2, kuasa 3, kuasa apa yang dia ada dalam equation tu. Kalau equation saya sekarang adalah 1/2A dapat 2B. 1/2A dapat 2B. Kuasa kamu adalah kuasa 1/2. Make sense? Tak ada masalah. Nombor apa kat depan saya tak kisah. Nombor tu jadi kuasa. Dan jangan tinggallah kuasa yang kamu dah letak tu. Dah tulis betul tapi kalkulator salah. Salah kalkulator, bukan salah kamu. Kamu takkan salah, jangan risau. Alright, at this moment, question? Senang? Boleh score chapter ni? Miss, Ya. ada tak question yang bagi dari salah physical state? Ada tak question yang bagi salah physical state? Yang kita kena buat pembetulan dekat physical state ni. Tak ada. Kita tak teruk sampai macam tu. Tak ada. Kalau equation yang dia dah bagi, dua jenis je. Satu, equation tu belum balance. Kamu kena balance kan. Dia bagi dah reacted, apa react dengan apa dapat apa. Dia bagi. Chemical formula tu dia bagi tapi equation tu belum balance. Kamu kena balancekan equation sahaja. Satu. Kedua adalah dia tak bagi langsung equation. Hang kena tulis. Tapi biasanya kalau yang kamu kena tulis, dia dah guna ayat macam ammonia will dissociate to produce nitrogen gas and hydrogen gas. Dia dah bagi tahu dah. Ammonia akan pecah jadi nitrogen gas, hydrogen gas. Dalam ayat tu dia dah ada. Kamu kena tukar ayat tu jadi equation dan balance. Okay? So dua jenis tu je. So yang Mimi kata dia bagi equation tapi dia suruh betulkan phase tu, tak ada. Kita tak teruk sampai macam tu. Alright, tak ada. Soalan macam tu tak ada. Lagi soalan? Miss, Ya. nombor 3 jawapan dia apa? Partial pressure tu. Kalau tak silap saya 160. 160. Betul? Soalan 3 ni. Saya tak tahu. Betul. 160. Ya. 160. Setuju? Setuju. Okay, soalan senang je ni. Jangan salah tulis je. Okay. Question lagi? Ada satu lagi soalan sebelum saya habis. Miss, Ya. kalau macam dia bagi macam ammonia react lepas produce apa-apa tu, dia ada bagi macam NH4 dalam bracket tak? Kalau benda yang kamu tak biasa jumpa, macam PCl3, dia akan bagilah dalam bracket benda tu apa. Okay, contoh kalau dia bagi adalah ammonium hydrogen sulfide. Oh, yang ni yang react. Bukan benda yang kamu biasa jumpa, betul? So dia akan biasanya bagi NH4S. Dia akan bagilah. Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau benda tu setakat oxygen gas, hydrogen gas, biasanya dia tak bagi dalam bracket dah. Kamu kena tahulah. Kalau benda yang kamu biasa jumpa tu, biasa dia akan tak bagi. Kalau ammonia macam Rika tanya tadi, ammonia pun mungkin dia akan bagi. Ammonia NH3 dissociate ataupun break to form. Katakanlah soalan saya macam ni. To form hydrogen gas and nitrogen gas. Mungkin nitrogen gas dengan hydrogen gas dia tak bagi. Sebab kamu patut tahu dah hydrogen gas tu H2. Takkan tak tahu. Alright. Nitrogen gas tu N2. Kalau benda yang kamu selalu jumpa, biasa dia tak bagi. Dia mungkin tak bagi. Dia mungkin boleh bagi, mungkin dia tak bagi.
Tapi yang kamu tak biasa tu most of the time kita bagi je. Okay? Kita bagi je. Alright? Lagi. Okay, Miss. Lagi. Physical face kena berhati-hatilah bila kamu yang kena tulis equation. Alright, baca soalan. Kadang-kadang soalan pun bagi tips. Kadang-kadang soalan dah bagi, dia dah tulis dah. Ammonia gas dissociate to form hydrogen gas, nitrogen gas. So kadang-kadang bukan benda yang kita tak bagi. Kita dah hints dah dalam soalan. Kamu ni baca soalan, mata kamu baca benda yang kamu nak baca je. Tu masalah dia. Orang bagi 10 perkataan, hang baca 8 je. Dua tu mata saya tak suka, Miss Wong, saya tinggal. Tu masalah kamu. Alright, orang bagi 10 perkataan, hang baca 10 perkataan. Ni bukan saya bagi 10 perkataan, hang baca 5 perkataan yang mata saya pilih nak baca. Tu masalah dia. Tu sebab tu soalan kimia susah. Oh, alright. So fasa tu baca soalan lah, kadang-kadang dia bagi, tapi kalau setakat oksigen, takkan hang tak tahu oksigen tu gas. Benda tu kena tahulah. Okay. Benda yang basic yang kamu biasa patut tahu, dia mungkin akan tak bagi tahu jelas. Sebab kamu dah tahu dah, hydrogen gas, oksigen gas, hang tahu dah benda tu gas. Tapi kalau dia guna perkataan solid, kalau dia guna perkataan 5 gram of magnesium solid, hang dah, soalan dah bagi tahu dah, magnesium solid, tahulah Mg tu solid. Betul? 5 gram tu dia bagi pun mungkin buat hidup hang susah je, tak guna pun mungkin. Sebab solid kita tak guna. Tak kisahlah KC ke KP, betul? Alright, so bacalah soalan tu. So far soalan akan senang. So far keluar 2-3 tahun ni memang soalan tak sangat. Soalan macam ni je. Okay, soalan yang budak boleh buat. Cuma jangan buat careless lah, betul tak Umairah? Bila orang ada kuasa 2 tu, kita kuasa 2 lah. Yang tu lah. Okay, soalan boleh buat. Cuma biasalah saya nak bagi latihan, saya takut juga soalan susah keluar tahun ni. Mana tahu. So kita akan buatlah juga latihan yang mungkin lain sedikit daripada apa yang kita dah buat ni. Okay. Alright. Soalan lagi? Miss. Ya. Untuk 8.1 yang nombor 4 tu. Ya, saya nak bincang. Tu soalan last. Saya nak bincang. Kalau tak ada soalan, kita move on. Saya nak bincang soalan ni. Okay. Soalan ni soalan exam dan saya sangat berkenan soalan ni. Bukan sangat berkenan, it's a very good question. Soalan yang sangat tricky. Okay. Dah buat ke? Ada yang buat? Ada yang lupa? Okay. So kalau tak buat sama-sama sebab saya nanti. Okay. Yang tak buat lagi sila kira sama-sama sebab saya takkan bagi jawapan, saya bagi cara je. So I have the trick over here adalah saya tak ingat sangat markah dia berapa, tapi saya ingat markah dia banyak. Katakan markah dia 10. Soalan dia, kalau kamu baca sepintas lalu, soalan dia minta graf je sebenarnya. Tapi kita tahu graf tu maksimum 3 markah, 4 markah. Mana nak datang 10 markah tu? Sebab soalan bagi value. Soalan bagi value dan soalan cakap show how the concentration change within the time before and after the system achieve equilibrium. So kita tahu kalau kita lukis graf, kita akan ada mula initial, kita turun sampai berapa, kita mula dari kosong, kita naik sampai berapa. Betul? So kat sini, that is what we are looking for. Sebelum kamu lukis, kamu sebenarnya kena kira. Value yang dia bagi, kita kena guna. 2 mole and 1 mole of SO2 and O2 were placed in a 1 liter container at 750 Kelvin. So soalan dah bagi, volume over here adalah 1 liter. Number of mole initial untuk SO2 adalah 2 mole. Number of mole initial untuk O2 adalah 1 mole. Okay. Next. At equilibrium, 1.5 mole of SO3 was formed. So sama, saya ada number of mole equilibrium untuk SO3 adalah 1.5 mole. So do me a favor, change everything into concentration. Okay? Change everything into concentration. Kenapa concentration? Reason, show the concentration changes. So saya nak tahu concentration awal saya berapa, hujung saya berapa. Okay. Senang ya.
Tak payah tekan calculator boleh dapat weh. Tapi kalau tak confident kita tekan calculator lah. Soalan last, habis ni kita akan habis. Okay, so concentration sangat senang, bahagi 1 liter. So kamu akan dapat balik value yang sama. Tapi dalam exam kita tunjuk apa yang kita patut tunjuk lah. Okay, kita still kena tunjuk lah. So your concentration over here semua bahagi dengan 1 liter sebab volume dia 1 liter. So that is my concentration calculated. Simple. Next, apa yang kita kena buat adalah ice table. Kenapa ice table? Sebab bila kamu lukis graf, saya contoh sikit ya. Bila kamu nak lukis graf, alright, concentration versus time, kamu kena mula dengan berapa, kamu nak turun. Turun sampai berapa? Betul? Kamu nak capai equilibrium. Equilibrium tu berapa sebenarnya? Alright, kamu naik. Kamu kata produk akan naik. Okay, dia akan naik daripada kosong. Naik sampai berapa? Tu problem dia. So dengan kata lain, bila dia nak show the concentration changes dengan dia bagi value, kamu kena kira daripada awal sampai hujung. Awal sampai hujung bermakna untuk setiap satu orang dalam equation yang terlibat. Kenapa saya kata setiap satu orang? Sebab semua adalah gas. Okay? Untuk setiap satu orang dalam ni yang terlibat, kita kena ada kehadiran concentration initial berapa, concentration equilibrium berapa. Dan satu-satunya cara untuk dapat initial berapa, equilibrium berapa adalah ice table. So soalan dia nampak macam sketch a graph. Tapi soalan dia maka punyalah banyak. Dia takkan sketch graph je. So kita akan mula dengan calculation ice table. So your ice table start always with your equation. I have 2SO2 gas react with oxygen gas. I produce SO3 gas. Lengkapkan ice table anda? Dah lengkap. Hayati, ice table untuk SO2 initial. -2.0 Changes. minus 2x Equilibrium. 2.0 tolak 2x. Thank you. Dania, oxygen. Satu point kosong, Changes. negatif X. 1 tolak X. 1 tolak X. Aisyah, produk saya. Kosong, Changes. positif 2x, Sekali lagi, tak dengar. positif 2x, Positif 2X. Sure. Sure. yes. Betul je lah weh, yang confident je lah ni. Aku tanya 2 kali, anda takut. Relax lah. Kosong tambah 2X, so you have your 2X over here. Ish, kamu ni semua. Ish. Alright. Betul, Aisyah, betul. So over here that is your ice table. Next thing, Ikin. What is your next step? Cari X.
Cari X. Cari X kat mana? Kan dia dah bagi concentration SO3 equilibrium. So X dia dapat 0.75. Alright. So, SO3 equilibrium dah dapat 1.5. So, kita dah tahu kat sini adalah bersamaan dengan 1.5 molar. So, dengan kata lain, your 2X adalah bersamaan dengan 1.5 molar and Ikin dah bagi tahu X adalah bersamaan dengan 0.75 molar. Next, Danish, what do we do? Masukkan nilai tu dalam X. Masukkan nilai dalam X untuk semua pada equilibrium. So you have your 1 minus X. Sorry, 1 minus X tak payah tulis dah. So you have your 1 minus 0.75 and then you have your 2.0 minus 2 times 0.75. Okay. Mengikut matematik saya yang cikgu saya ajar 0.25 molar, kat sini 0.5 molar. Betul? Pandai. Okay. So, next thing. This is what we need. You know what we need? The purpose that we are doing all this is because we want initial of SO2, equilibrium of SO2, initial of oxygen, equilibrium of oxygen, initial of SO3 and equilibrium of SO3. So, draw me an axis. Saya nak paksi concentration versus time dulu. Draw me the axis. Okay, your graph, value saya salin balik sebab saya ubah slide dah. Kamu dalam exam tak perlu salin balik. Sebab value dah ada dah dalam iStable kamu. Tak perlu salin balik. Okay, you have your concentration in molar versus time. Okay, so graph kamu mula dengan kosong macam biasa. Sebelum saya mula curve, what should we draw? What should we have? Time equilibrium. Time at equilibrium. Thank you, Myra. We need to have time at equilibrium. Okay. So time at equilibrium standard, you are going to use your dotted line. So semua orang kena ada time at equilibrium terlebih dahulu. We have talked about it why. Okay. So jangan tinggal, label terus. Dah lukis, label terus. Tak payah tinggal. Okay. That is your time at equilibrium. Dan disebabkan sekarang bukan sketch biasa-biasa. Sketch yang ada value. Sketch yang ada value. So saya ajar dah minggu lepas macam mana nak guna value tu kalau saya nak sketch graph yang ada value. Kita mula dengan value yang paling fear. Sorry. Tinggi. Kita mula dengan value yang paling tinggi. Tak perlu kisah dia duduk kat siapa. Tak perlu kisah dia value siapa. Kita tengok dalam semua value yang saya ada, paling tinggi 2.0. So 2.0 saya letak kat top. Tu cara dia. Sebab kita nak sketch. Betul, kita sketch. Tak perlu ada skala. Tapi kena ada logik lah. Alright, kena ada logik. So cara yang paling senang, kamu dah lukis paksi kamu letak 2.0 sebagai paling tinggi. Sebab kamu tahu saya takkan lebih daripada 2.0 mengikut data yang saya ada. Next, line kamu pecahkan jadi separuh. So 2.0, separuh dia agak-agak, that is my 1.0. Sekali lagi, dia tak perlu skala tapi dia perlu logik. Okay. Next, 1.0 dengan 2.0. Tengah-tengah 1.0 dan 2.0 akan jadi 1.5. Letak. Okay, tu cara paling senang lah. And last one adalah 1 sehingga 0. Tengah-tengah dia 0.5. Tu cara dia. Walaupun kita hanya sketch, walaupun dia sebenarnya tak perlu mengikut skala yang betul, tapi dia kena ada logik dia yang sangat betul.
Alright. Syafiqah, Han nak letak background warna hijau. Lepas tu Han nak pakai tudung warna hijau. Lepas tu Han tengok bawah. Lepas tu aku nampak macam hantu pula dah. Next, we are going to draw the graph. Okay, we are going to draw the graph. And before I draw, I want to show you one of the easiest way adalah, kalau saya nak lukis untuk SO2, katakan SO2 saya hari ni warna biru. So, saya nak lukis untuk SO2, sebelum lukis, kita tengok dulu kita nak mula kat mana. Saya nak mula kat 2, so kita akan mula kat 2. Saya nak turun 0.5, betul? So, cara dia, letak dotted line, ambil pembaris, daripada 0.5, tarik satu line dotted. Tarik satu dotted line, alright? Tak perlu legam, hitam legam, pudar pun tak apa. Just sebagai satu guidance untuk kamu. Kenapa? Alright, dah lukis. Sebab bila kamu ada your graph akan turun daripada 2.0 sehingga 0.5 dan flat di belakang ni. So, cara dia, kamu nak nampak 0.5 tu kat mana kan? So, kamu akan turun sampai 0.5. Lepas tu dia flat lah. See that? So, that is your SO2. Okay? Guna dotted line. Dari mana nak sampai mana? Okay, dari mana nak sampai mana? And please draw for your oxygen for your SO3. Saya nak tengok sekali lagi. Make sure label semua benda yang kena ada label, value yang patut dia duduk. Okay. And so on, make sure label. Adakah dia naik, adakah dia turun, naik sampai mana, turun sampai mana, sila guna dotted line. Sila guna skala yang dia patut ada. Haziq main rosak je kan? Bukan boleh gunakan. Saya nak tengok. Terus seiman tinggi gila. Kena cepat sayang, kau you nak pergi solat dah. Sekali kau you tak sabar, kata-kata nak keluar. Cek kau you. Mimi nampak dah siap? Mimi tengok.
Mimi nampak dah siap? Saya nak tengok graf. Thank you. Good. Aziz tengah lukis lagi. Ikin? Saya punya kamera problem. Okay. Aisyah? Okay. Thank you. Betul. Nita? Kejap Miss, kejap. Haziq dah, Haziq. Please. Haziq salah. Tengok balik. Haziq salah. Dania? Dekat sikit boleh tak Dania? Okay, nampak dah label tu. Alright, thank you. Koyum? Saya nampak tangan kamu je, Koyum. Okay. Tak, pegang betul-betul. Okay, thank you. Sementara tunggu Haziq dah. Nampak dah salah Haziq? One more, Umairah. Nita. Ya, Miss tengok. Nita side ni. Nita side. Okay, Nita. Thank you. Umairah. Belum. Haziq perasan dah salah kat mana? Kena makan sedap sebelum tanya video hampa. Masa nak muak tengok video tu. Okay. Umairah tak lengkap lagi. 2 orang je. Equation saya ada 3 orang Umairah. Lengkapkan. Haziq. Apa kena doa supaya saya buka video tu kat Google Classroom assignment tu tak ada orang assign lah. Semua dah submit. Itu benda pertama. Sebelum saya mula tanda. Apa kena doa banyak benda tu. Supaya kawan kamu terbuka hati nak hantar kerja dia. Aziz dah? Tak perasan salah kat mana? Tengok balik ice table kamu sayang. Tengok balik ice table kamu. Tengok balik ice table kamu dari awal. Value untuk oksigen berapa, value untuk SO2 dari awal berapa, untuk SO3 dari awal berapa. Hujung patut berapa. Okay. Tengok balik. Alright, and everybody, your drawing should be something like this. Okay, your drawing should be something like this. Ada 3 graph, 3 curve, lebih tepat 3 curve. Curve pertama adalah untuk SO2. You have your SO2 bergerak turun daripada 2 sehingga 0.5, 2 sehingga 0.5 seperti apa yang kita kira dalam ice table. Untuk oksigen bergerak turun daripada 1 sehingga 0.25, 1 turun ke 0.25. So 0.25 akan duduk di antara 0 hingga 0.5 lah. That is your 0.25 lah. And then your O3, Haziq, O3 daripada 0 sehingga 1.5. So kamu akan bergerak naik daripada 0 sehingga 1.5. So benda baru yang saya tambah dalam graf ni adalah bila kamu melibatkan value, kamu letak dotted line ni. Alright? Supaya kamu nampak kat mana kamu nak berhenti. Kat mana kamu nak turun sampai mana tu. Okay?
So that is dapat tunjuk bahawa dia adalah 2 sehingga 0.5, 1 sehingga 0.25 and so on. Dan jangan tinggal label. Siapa punya curve. Siapa punya graph, siapa punya curve. Yang tu yang paling penting lah. Okay? Senang. So setiap kali bila jawab soalan, tengok markah kat tepi tu. Semua soalan kita bagi markah kurungan kat tepi tu. Sebab kita nak kamu tahu benda yang kamu patut jawab adalah berapa nilai dia. So kalau soalan tu adalah 2 markah, hang jangan jawab 1 muka surat weh. Alright? Tapi kalau benda tu adalah 10 markah, hang jangan jawab 2 baris. Nampak? Dalam exam 100 markah, kamu akan ada 100 markah subjektif, kamu ada 2 jam setengah. Alright, 100 markah kamu kena jawab 100 markah dalam masa 2 jam setengah. So kamu kena jaga masa tu betul-betul dalam final nanti. Okay? Masa adalah orang yang paling kamu menyampah dalam exam nanti. Dan masalah budak selalu adalah dia jawab pendek sangat atau dia jawab banyak sangat untuk markah yang sikit. So tengok markah kat tepi tu. Alright? Like this question, ayat dia senang, sketch a graph only. Tapi padahal kena buat calculation sampai S table baru sketch the graph. The trick of the question over there. Okay? Question? Setakat ni. Alright, kalau tak ada question sebelum kita berakhir, camp score kena siapkan. Alright, saya dah ajar cara macam mana nak check jawapan camp score. So siapkan camp score kamu. Ada satu lagi benda yang mungkin saya tak pasti saya nak ajar ke tak dalam chapter ni. Kalau ada, kita akan habis sejam je benda tu boleh habis. Minggu depan kita akan masuk chapter 9. Dan saya akan cuba habiskan chapter 9 minggu depan supaya kita boleh ada revision 2 minggu. Okay? Alright. So, tak lama dah nak exam. Sebulan lagi. Sebulan tu termasuk nak makan, nak mandi, nak tidur, nak lepak, nak dating, betul tak? Kan? Nak main game, nak TikTok, semua tu dalam tu. So nanti tolak semua tu mungkin tinggal seminggu je. Masa yang betul-betul kamu boleh prepare tu mungkin tinggal seminggu je. So sila start lah. Okay, tu baru kimia. 9 topik. Fizik berapa topik? Matematik anda hidup lagi? Alright. So sebulan tu tak adalah lama sangat. Kalau sebulan tu nak ambil paper kimia je, dan mungkin okey lah, cukup lah kan, masa banyak lagi lah. Tapi kalau sebulan tu nak ada kimia, ada fizik, ada sains kom, ada matematik, dan good luck and all the best. Okay, sila mulalah untuk siapa yang tak mula lagi tu. Alright. So kalau tak ada apa, that's it for today. I'll see you. Have a good day and I'll see you next week. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.